Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Fidas Matrang. Fokus berita malam ini, Sarawak komited untuk mentransformasikan sektor pertanian melalui teknologi digital dengan mencontohi pembangunan dilaksanakan oleh negara Belanda. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuari Tun Datuk Abang Openg berkata, Sarawak berminat untuk belajar daripada Belanda yang merupakan pengeksport makanan kedua terbesar dunia walaupun mempunyai saiz tanah dan populasi yang kecil. Justru katanya Sarawak bakal bekerjasama dengan Belanda untuk mengubah sektor pertanian melalui teknologi dan keselamatan makanan. For Sarawak, well, we have ample land, small population, but we can be the exporter of food in this region, bearing in mind that the world population 50% is within 6 hours flight, and we can reach out to this population, to this market. One is to have people eradicate hunger. 2, to provide quality food. 3, within affordable regime. And that will contribute to the prosperity of people in this region. That is why we have to employ smart farming, and we have to train our human resource in terms of modern farming. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Bengkel Keselamatan Makanan Sarawak Belanda di Kuching pada Selasa. Terdahulu dalam ucapannya, Premier Sarawak memberitahu kerajaan Sarawak telah banyak melabur dana untuk menaik taraf infrastruktur dalam transformasi digital yang bukan sahaja dari segi teknologi baru tetapi juga dari segi penyediaan sumber manusia. Jelasnya sektor pertanian Sarawak masih kekurangan penguasaan teknologi di mana masih ramai petani menggunakan kaedah tradisional dan bukan mudah untuk mengubah minda mereka untuk menerima teknologi moden. Selain itu, katanya pengurusan tanah dan tapak semayan untuk menghasilkan benih juga isu utama kelemahan bagi sektor pertanian di negeri ini. If we were able to cover these 3 challenges that we face, I have a feeling and I believe that we can transform the whole sector and we can contribute to the food security that is needed in this region. Dalam program sama, Premier Sarawak telah menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Kemajuan Wilayah Sarawak (MFICORT) dengan Konsortium Kluster Makanan Metropolitan Sarawak (SFMC). Terdahulu, Premier Sarawak menerima kunjungan hormat daripada Duta Besar Belanda ke Malaysia, HE Jacques Louis Werner. Laporan seterusnya, semangat perpaduan dan toleransi masyarakat berbilang kaum di Sarawak amat terselah khususnya apabila tiba musim perayaan. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang dan Adat Bumiputera Jefferson Jamit Unyat memberi contoh sambutan Tahun Baru Cina di Kapit di mana masyarakat pelbagai kaum turut sama meraihkan perayaan kaum Tionghoa itu. Malah katanya masyarakat Cina di Kapit juga kebanyakannya fasih berbahasa Iban dan Melayu sekaligus mengeratkan lagi hubungan antara kaum di situ. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Gala Tahun Baru Cina untuk Warga Emas dan sambutan ulang tahun ke-70 di Kapit pada Isnin. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Goram itu turut memuji penganjuran program itu kerana tidak menyisihkan warga emas kaum Cina dari masyarakat. Pada majlis tersebut, Jefferson mengumumkan peruntukan sebanyak RM10,000 kepada penganjur untuk menjalankan aktiviti mereka di masa yang akan datang. Sementara itu, pada Selasa, Jefferson meluangkan masa menyempurnakan majlis pemberian angpau dan buah limau kepada murid-murid Tadika Chunghua. Semasa berucap ringkas, beliau menyeru agar semua murid belajar dengan rajin supaya menjadi insan yang berjaya kelak. Tegas beliau, pendidikan adalah sangat penting dan menjadi kunci untuk merubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik. Dalam majlis sama, Jefferson turut menyampaikan sumbangan sebanyak RM5,000 kepada sekolah Tadika Chunghua. Sementara itu, kemeriahan Tahun Baru Cina yang bakal disambut di Sri Aman tidak kurang meriahnya.
Menurut Adun Lingga, Dayang Nur Razah Awang Sohor sudah menjadi kebiasaan untuk masyarakat majmuk di situ meraihkan perayaan Tahun Baru Cina bersama. Ini kerana katanya warga Sarawak dan Malaysia amnya hidup secara aman dan harmoni walaupun berbilang kaum dan agama. Tegas beliau, perpaduan ini perlu dikekalkan agar Sarawak sentiasa aman dan makmur. Beliau berucap demikian dalam majlis prasambutan Tahun Baru Cina 2023, anjuran Pusat Khidmat Dun Lingga bersama Pertubuhan Meninggikan Akhlak Cichuan Ko Sri Aman baru-baru ini. Beliau juga berharap agar masyarakat terus bergerak selari dengan misi dan visi Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari yang memperjuangkan hak rakyat negeri ini. Manakala di Sibu dengan seramai 150 individu terdiri daripada penjawat awam dan orang ramai hadir mendapatkan suntikan vaksin dos penggalak COVID-19 di lobi Kompleks Islam Sarawak Sibu pada Isnin. Pemberian vaksin dos penggalak COVID-19 kepada agensi-agensi kerajaan bahagian Sibu 2023 telah dianjurkan oleh Pejabat Kesihatan bahagian Sibu untuk menggalakkan pengambilan vaksin dalam kalangan mereka yang berisiko tinggi, termasuklah petugas barisan hadapan di agensi-agensi kerajaan. Ketika ditemui wartawan, residen bahagian Sibu Wong Hee Sieng turut menyuruh orang ramai yang masih belum mendapatkan dos penggalak untuk tampil bagi mengurangkan kesan yang serius akibat jangkitan wabak tersebut. Beliau turut menyerahkan cenderahati kepada petugas daripada Pejabat Kesihatan bahagian Sibu. Turut dianjurkan program demam darah kepada pengunjung yang hadir. Sekian edisi malam bersama saya Fidas Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas, termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Lukas, channel di YouTube, #menyebar fakta, salam Lukas.